Gunakan kedua tangan kanan Fleming. Tunjukkan ibu jari ke bawah. Okey. Kemudian jari telunjuk tunjukkan ke arah selatan. Utara ke selatan. Dan awak akan nampak settle finger akan tunjuk dari arahnya daripada B pergi ke A. Itulah arah arus aruhan akan mengalir. Arus teraruh akan mengalir daripada B ke A. Selengkapkan litar. So pada galvanometer ni dia akan terpesong ke kanan. Cukup tengok pada satu lengan je. Nak tengok lengan AB pun boleh ataupun nak tengok lengan CD. Okay. Semasa mendata ni arus terhasil. Tapi ketika tengok nombor 2 pula. Okey, ni kedudukan gelung adalah menegak. Okey, ketika kedudukan gelung menegak, arus tak mengalir. Tengok kat sini tak ada pesongan. Tak ada pesongan pada galvanometer. Maksudnya tiada arus yang mengalir. Kenapa? Kerana daya yang dikenakan, mana tengok AB kan? AB. Tengok daya yang dikenakan ni selari dengan arah magnet. Kalau tak percaya, awak keluarkan ibu jari awak, tunjuk arah F tu. Kemudian keluarkan jari tunjuk, dia adalah selari. So apabila selari, arus tidak akan dihasilkan sebab tidak berlaku pemotongan flux. So nombor 3 dia repeat nombor 1 dan nombor 4 dia repeat yang nombor 2. Dia boleh berpusing kerana sebelum ni lah. Sebab ada kita panggil sebagai inertia. Ya, okey. Jangan buka mic. Okey, punya powerbank. Apa maksud selari cikgu? Okey, maksud selari tu sama lah. Membuat garis selari. Sama. Selari tu ialah sama. Kita kena buka juga Word. Nanti saya buka Word. Saya tunjukkan macam mana selari. Okey, lain. Selari, dua garis yang sama. Matematik kan, matematik selari. Ibu jari yang dengan telunjuk sama. Itu kalau selari lah, kalau selari. Tak apa-apa lagi nak tanya dekat perencana? Okey, kalau selari kita tak payah gunalah. Tadi nak contoh saja. Kalau kita nampak arah medan dan juga arah daya selari, kat situ tidak akan berlaku pemotongan flux. Ni contohnya macam ni lah. Dia nak guna Fleming kanan. Okey. Ejaan Fleming tu salah Najah. Anis Najah. Dah 1M sahaja Fleming. Okey, kita nak guna Fleming tangan kanan, petua tangan kanan Fleming semasa tiada arus dibekalkan. Maksudnya itu lah. Petua tangan kanan Fleming digunakan untuk arus aruhan, terutama apabila melibatkan kepada konduktor. Sebab konduktor kita nampak dia bergerak ke mana. Okay, pertama konduktor lah. Surat pertama tadi.
Ini konduktor. Kita nampak konduktor saja bergerak atas dan bawah. Ini kita akan gunakan betul tangan kanan Fleming. Dan juga untuk motor ni, untuk generator. Sebab kita nampak lengan dia kiri kanan. Kita anggap lengan, satu bahagian lengan tu mewakili satu konduktor. Okay. Yang kedua, kita tengok dalam rajah. Okay, jika dalam rajah tu tak ada bateri, maka dia adalah merujuk kepada aruhan elektromagnet. Apabila aruhan elektromagnet, maka kena guna petua tangan kanan Fleming. Itu petua lah. Ataupun kita nak tahu macam mana kita nak guna. Tengok rajah. Jika rajah tiada bateri atau sumber berkuasa, gunakan Fleming tangan kanan. Jika dalam rajah ada nampak bateri, maka itu akan guna petua tangan kiri Fleming. Okay, jelas tu Nis. Dan ibu jari dengan tunjuk sama. Saya boleh tunjuk. Macam ni lah. Ibu jari tunjuk ke utara selatan. Lepas tu dia selari tu selari kan. Nampak ke tak? Nampak selari kan. Cikgu, dia bila masa dia selari ke? Bila masa dia selari? Selari. Contoh sahaja. Ini gambar yang masa tegak tadi. Masa tegak. Masa tegak. Ini saya cari bahan. Okey, ni buku kan. Nampak buku. Okey, ni ketika mendatar. Okey, semasa mendatar. Gelung tadi semasa mendatar. Okey, jadi kita bagi daya nak bergerak, nak berpusing. Daya kita bagi daripada atas. Daya daripada atas. Okey, ini daya. Okey. Dan masa yang sama tu, dia ada garis medan kan? Garis medan. So, dia potong medan tu. Okey, kat situ ada arus yang mengalir sebab berlaku pemotongan. Tapi dalam keadaan yang macam ni, buku ni kita anggap sebagai arus bergelung. Gelung ni tegak. Jadi daya yang kita bagi macam ni daya nak bergerak. Dalam masa yang sama, medan magnet kekal. Arah medan magnet kekal macam ni. Jadi kat situ berlaku tak pemotongan flux? Tak berlaku pemotongan flux. Kalau tak berlaku pemotongan flux, tak adalah aruhan yang dihasilkan. Okay. Arah medan tetap. Kalau kita gerak macam ni, atas bawah, situ ada pemotongan flux. Kalau gerak selari, ni selari. Pemotongan flux, ni daya. Selari. So tak ada pemotongan flux. Itulah selari. Macam ni. Inilah selari. Tak ada. Okay. Ya, tanya. Contoh soalan. Azhar minta contoh soalan. Jadi soalan dulu. Okey. Sekejap kita tengok yang tadi kita tengok arus terus kan. Sekarang kita nak tengok kepada arus. Ada dua keadaan je lah gelung ni. Ya, keadaan mendatar dan juga keadaan semasa dia tegak. Okay, tadi kita tengok tempat ni adalah arus terus. Yang ni AC. DC penjana arus terus. Okey, kita nak tengok penjana arus ulang-alik. Okey. Penjana arus ulang-alik, ini je beza dia. Dia ada gelincir, gelang gelincir. Berbanding dengan yang asal tadi lah,
Awal ni dia hanya ada commutator dengan carbon brush. Commutator kita dah label kat situ, commutator yang warna hitam, carbon brush yang warna putih kan. Okey. Okey, kalau untuk arus terus, inilah yang kita nampak bentuk dia. Sama juga untuk arus alik pun sama. Kita tengok kepada salah satu je lengan. Lengan tu maksudnya kita nak tengok A, B ataupun C, D sahaja. Sebab kalau kita tengok dua-dua nanti pening. Jadi pilih salah satu je. Apabila kita dapat tengok pada satu lengan dan kita dapat arah dia, arah arus, kita lengkap punyalah dia punya data tu untuk dapatkan ke mana dia bergerak. Ini arus-arusan yang kita akan dapat lah. Ini graf. Graf ni ingat je lah kalau tanya. Okay, so hasilnya akan dapat dua arus terus dan juga arus ulang alik. Magnitude ini tengok. Kalau arus terus, graf yang kita akan dapat malah. Ini kalau bateri lah. Yang ni kalau guna bateri, dia punya nilai sama. Tapi kalau gunakan power supply, dia boleh berubah sikit. Yang ni kalau penjana lah. Penjana. Kenapa dia boleh tambah dengan berkurang? Kerana maksimum, tengok kat sini Bila maksimum? Okay, tengok sini Masa dia tegak ni arusnya sifar sebab tidak berlaku pemotongan flux. Okey. Kemudian dia akan dapat maksimum, arus yang maksimum semasa dia mendata. Mendata baru dapat arus yang maksimum. Semasa mendata ni lah yang paling banyak medan magnet yang kita potong berbanding dengan waktu dia serong lah. Waktu tegak tak ada langsung yang kita potong. Tapi waktu mendata dia maksimum. Medan sebab daya beratas. Ini kena hati-hati sebab daya dari atas untuk kita gerakkan gelung tu. Tak faham itu. Apa beza? Ya. Okey, semua positif jika arus terus. Arus alik dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif sebab arahnya nanti berubah. Kat mana arah tu berubah? Arah tu berubah pada gelung. Tengok pada gelung. Tengok kat gelung ni. Gelung ni dia berubah. Mula arus tu mengalir daripada A, B, C, D. Tapi di hujung ni dia bergerak daripada D, C, B, A. Itu maksudnya. Dia akan jadi positif dan juga jadi negatif. Cikgu, arus terus dia akan mengalir pada arah yang sama. Cikgu, yang waktu dia pusing tu. Ya apa? Kan dia pusing kan? Pusing. Kutub selatan dengan kutub utara tetap kita anggap dia punya magnet tak berubah. Kedudukan magnet tu tetap. Dia okey. Kedudukan magnet tetap. Itu kita kena assume lah. Untuk arus terus sifar dan positif. Okey, arus terus dia akan positif, tapi arus alik dia akan ada positif, ada negatif. Tak nampak mana. Arus terus. Itu gambar tak tunjuk kat kamera. Gambar mana nak ni? Diagram ni ada saya tak stop sharing lagi. Arus alik. Ini peta wave
berganda untuk membezakan antara arus terus dan juga arus ulang alik. So nanti ini akan belajar detail sikit lah dalam bab 4 ya. Okey, ini contoh latihan. Apabila penjana belajar 2 menunjukkan struktur penjana elektrik yang ringkas. Okey, apakah jenis penjana yang ditunjukkan? So kat sini nampak ada 2 gelang gelincir. So bila nampak 2 gelang gelincir, dia dah merujuk kepada penjana arus ulang alik. So P adalah sebagai gelang gelincir, Q adalah sebagai bros carbon, R adalah merujuk kepada rintang pemboleh, dan kita boleh gantikan juga dia dengan galvanometer pada R. Okay, fenomena fizik yang terlibat dalam penjana adalah aruhan electromagnetic induction. So senang je, kalau kita tengok garajah tu tak ada bateri, maka dia akan merujuk pada konsep aruhan elektromagnet. Okay, nak tentukan arah, kita dah nampak kat sini. Ini dia akan berputar mengikut arah jam. Jadi ambil salah satulah, kita ambil contoh, ambil W ke X. Ambil W pergi ke X. Kalau bergerak arah jam, WX ni dia akan bergerak ke atas. Jadi ibu jari tunjuk ke arah atas, jari telunjuk pergi ke utara, okay. Jari tengah dia akan tunjuk daripada W ke X. Okay. So dah dapat W ke X, lengkapkan dia punya laluan. Itulah arah arus yang mengalir. Jadi kita akan bincang detail dalam bab 4. Jangan risau. Tunjuk biasa nilai dia akan ke positif atau ke negatif untuk arus ulang alik. Okey. Nilai kita ambil, kalau ke kiri kita negatif lah, kalau ke kanan dia positif. Cuma dalam kes ataupun daripada peringkat awak ni, kalau kita guna galvanometer tu adalah menunjukkan dia punya arah je, ke mana dia bergerak, harus bergerak ke kiri ataupun bergerak ke kanan. Kalau pesongannya tinggi, maksudnya magnetudnya besar. Kalau pesongannya kecil, magnetudnya rendah. Itu je lah yang kena faham untuk peringkat SPM 2020. Apakah fungsi benda tu? Fungsi penjana ni adalah untuk menghasilkan tenaga elektrik lah. Untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, awak belajar masa form 1 hydroelektrik. Hydroelektrik dia berlaku apabila turbin berputar. Putaran turbin itulah yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Itu dia guna konsep daripada aruhan elektromagnet. Okey, sekarang guna kanan. Okey. Cikgu yang apa? Cikgu, nilai positif negatif tu dia merujuk kepada gerakan pesongan dia tu. Positif dengan negatif kalau berdasarkan kepada galvanometer, kita nak tengok pesongannya. Kalau pergi ke negatif, maksudnya arus tu bergerak daripada kanan ke kiri. Kalau pada galvanometer kita nampak pesongannya ke positif, maksudnya arus tu bergerak daripada kiri pergi ke kanan. Itu je lah. Okay. Dalam graf tu sama lah. Dalam graf tu tunjuk negatif tu maksudnya arah dia berubah. Arahnya berubah. Kalau kita anggap kiri ke kanan positif, dapat negatif maksudnya arahnya berubah. Okay, penjana selalu kat mana? Okey, penjana ni selalu berada pada tempat yang boleh menghasilkan arus elektrik lah. Paling mudah contohnya adalah dynamo. Dynamo basikal dulu masa kecil naik basikal kan, ada dynamo tu. Itu pun salah satu bentuk penjana. Untuk hasilkan elektrik tanpa menggunakan bateri. Ya. Penjana ni satu alat yang kita nak hasilkan elektrik dengan ada gerakan. Bukan berasal bukan menggunakan
sumber kuasa. Kita mungkin gunakan angin, gunakan ombak dan sebagainya untuk menghasilkan arus elektrik. Itu arus elektromagnet, penjana arus. Okey, putarannya kita boleh putarkan sendiri. Putarannya ataupun berdasarkan kepada sumber-sumber yang boleh diperbaharui lah. Macam turbin pada hidroelektrik. Tengok semula hidroelektrik, awak belajar. Macam mana hidroelektrik, bagaimana turbin pada hidroelektrik tu boleh berputar. Turbin tak ke bawah kan. Lepas tu air empangan mengalir pada bahagian bawah, turbin berputar. Putaran turbin tu yang akan menghasilkan tenaga. Macam dekat Belanda dia akan gunakan angin. Angin akan pusingkan turbin. Tentu lah. Boleh Darwish Dia guna elektrik. Dia supply elektrik guna gerakan. Betul tu je lah. Okey, ya. Penjana ni daripada kinetic energy transform into electrical energy. Okey, tak faham pemotongan flux. Okey, pemotongan flux ni maksudnya mana cakap? Tak nampak gelap. Pemotongan flux ni anggap sebagai flux. Flux ni ada banyak. Okey. Macam awak ada air mengalir. Ada air mengalir. Lepas tu awak lalukan tangan awak. Masa awak lalukan tu, air yang mengalir tadi terputus sebenarnya. Itu kita dah ganggu dah. Terputus sebentar je lah. Terputus sebentar. Kalau banyak pipe mengalir, kita ganggu banyak, itu lebih banyak perubahan flux magnet dan akan menghasilkan arus-aruhan yang lebih besar. Boleh kan? Pemotongan flux tu. Air mengalir ke bawah kan? Air mengalir ke bawah. Bagaimana kita nak putuskan dia? Kita akan gerak pada arah yang bertentangan ataupun yang berserenjang. Arus ke bawah, potong. Berserenjang ni. Contoh flux magnet. Flux magnet ni garis medan magnet. Itu adalah flux magnet. Flux magnet ataupun garis medan magnet. Itu maksud dia. Ialah ahli itu maksud flux magnet adalah garis medan. Dia pusing tu due kepada inertia lah sebab dia boleh pusing. Dia buat yang ni. Flux tu contohnya flux magnet ataupun medan magnet. Garis medan lah, flux tu garis medan. Flux tu garis medan bukan medan magnet je, dia garis medan. Garis medan itu adalah merujuk pada flux. Ya, kalau gegelung tegak, gegelung tegak, daya yang kita bagi macam ni. Daya yang kita bagi macam ni. Dan dia adalah selari dengan medan garis medan tu ataupun flux magnet dia selari. Jadi tak berlaku pemotongan. Ya, sebab kita nak hasilkan isyarah dia guna daya sebab tu tak ada bateri. Sebab aruhan ni kita nak hasilkan arus. Jadi nak hasilkan arus tak perlulah bateri. So yang gerakannya adalah angin, air dan sebagainya. Inertia waktu antara berlaku semasa inertia tu berlaku semasa commutator dan juga carbon brush tidak bersentuhan. Tengok semula tak bersentuhan tu macam mana.
Okey, apa kena mengena dengan Indonesia? Okey, sebab dia nak mengekalkan Indonesia kan kebolehan. Kebolehan sesuatu dasar mengekalkan keadaan dia. Dia nak kekalkan putaran lah, nak kekalkan putaran tu sebab ada Indonesia. Ya, betul dia ni. Contoh soalan SPM. Contoh soalan SPM ni kena Google dulu. Dekat mana tak banyak sangat kena cari ni. Nanti saya bagi soalan yang lain Zuha. So kalau tak ada kita boleh stop dulu hari ni. Okay, terima kasih atas respon semua murid. Jaga kesihatan. Jangan nak mampir sekarang stay at home. Okay, terima kasih. Okay, rindu semua. Okay. Okay, saya doakan semua sihat. So itu saja untuk malam ni dan kita deal lah untuk yang seterusnya berkaitan dengan transformer. Okay. Saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nak tanya? Tak ada kan? Tak ada. Okay, tak ada. Amin. Tak ada ke? Okay, Terima kasih ke. Clear. Terima kasih ke. Mantap. Semua nak sama main game ni. Terima kasih Ali. Tak main je. Jumpa. Sayang cikgu. Sayang cikgu. Bye guys. Tidur. Tajuk Saja saya tak soalan. Aku tu cikgu kau pergi sebalik. Nak kena mantap. Nak kena mantap guys. Tak nak soalan SPM weh. Aku tak mau. Tak soalan SPM je bodoh. Tak soalan SPM. Masa pun nak soalan. Awal lobby ML. Buka kamera lah. Soalan SPM dah. Mana? Jangan aku. IG. Lah kena mantap Ni guys. aku dapat. Iris bayangan ni Iris. Cepat. Lah Ahmad itu. Anjing. Ali tu. Ali boleh ajar lah. Ali paling ajar. Ada keras. Hello Bakar bodoh. Kelakar Ali. Dah bodoh caw. Ali tak. Dah baba. Ali tabik. Lobby. Ali kasih aku. All. Okey jom. Macam mana nak left? Azhar sampai di left. Boleh baik. Raga Azhar. Weh dah tu Azhar, kelas dah habis dah. Semangat. Kita nak keluar air dah. Keluar ya.